Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. Ya Allah, kami mohon agar dapat mencintai-Mu dan mencintai orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada cinta-Mu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menjadi syarat kita nak dapat keselamatan di dunia dan akhirat, iaitu kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama ini dengan sepenuh kecintaan, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita beri kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita pula dibalas dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang bererti kita mendapat segala kerahmatan, kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita kaji dalam Al-Quran, kita cari kalimah-kalimah, ya, hubba, ya, yuhibbu, kita akan jumpa dalam Al-Quran. Contohnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutahhirin. Banyak kalimah-kalimah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Cari perkataan itu, nescaya kita akan jumpa dan kita akan tahu bagaimana golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, dalam bulan Ramadan yang juga disebut sebagai Syahrul Quran, marilah kita tadabbur Al-Quran dan kita ambil patah-patah yang boleh membawakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat tidak, ya, untuk mendapat cinta Allah, kita mesti yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu cintakan Allah, ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, segala tingkah lakunya yang sifatnya syariat wajib kita contohi dan teladani supaya mendapat rahmat Allah, mendapat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tak boleh hidup
insali besi. Sebab kita nak taat pada Allah sampai kita nak duduk seorang-seorang, tak nak duduk dalam masyarakat, nak ibadah, tak nak tidur, tak nak kahwin, tak nak makan, nak puasa hari-hari. 3 orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malang Nabi tak ada, maka dia tanya Aisyah, tanya isteri Nabi, macam mana ibadah Nabi, macam mana puasa Nabi. Lalu Aisyah kata Nabi semayang sampai bekok kaki. Kita bengkok sebab kau, bengkok sebab main bola, bukan sebab solat. Nabi bengkok sebab solat. Puasa Nabi, Nabi tak makan, buka puasa tamat, bahkan Nabi seminggu makan tamar je, tak makan lain, dengan air putih. Kalau nak banding dengan kita, jauh lah. Nabi sampai ikat batu dekat perut. Sahabat tunjuk, lapar bunyi kerak bunyi. Apa tu? Sakit, lapar perut, buka tunjuk batu. 1 batu. Nabi buka, 3 batu ikat. Lalu dia orang pun kata, kalau macam tu tak nak kahwin lah, nak ibadah. Nabi macam tu, kita orang mesti lagi banyak kena ibadah. Sebab Nabi macam tu, kita kena lebih, barulah kita boleh capai darjat yang tinggi. Tak nak tidur malam, nak semayang je malam, nak puasa tiap-tiap hari, nak buka. Ketika itu Nabi masuk dan mendengar ucapan mereka. Lalu Nabi kata, ana akhsyallah wa ana aqwallah. Aku yang paling takut Allah, aku yang paling takwa kepada Allah. Aku semayang malam tapi aku tidur. Aku beribadah tapi aku kahwin. Aku berpuasa tapi ada hari-hari aku berbuka. Maka tak boleh lebih lawan Nabi. Nabi kata, barang siapa yang mencintaiku, maka ikutlah sunnahku. Ikut je hak Nabi, paling maksimum hak Nabi buat. Tak boleh lebih. Kurang, kita manusia biasalah kurang. Inilah ketika turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap-tiap Jumaat duk dengar ayat ni, tapi kita selamba je dengar. Ada hak khusyuk dengar sampai tersengguk-sengguk, tak rasa beratnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Sahabat kecil lutut, goyang lutut. Ada yang menangis, ya Rasulullah, macam mana kami nak takwa sungguh-sungguh? Ni Nabi je boleh buat takwa betul-betul ni, kami tak boleh, tak mampu. Hanya malaikat aja kalau boleh buat betul-betul 100% precisely, betul-betul tepat dengan apa yang Allah Ta'ala suruh buat. 100% boleh. Semua keluh kesah tanya Nabi. Lalu Allah Ta'ala pun turun ayat, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu pada Allah semampu sedaya upaya kamu. Okey, jadi kita buatlah sedaya upaya kita, ikut Nabi. Sedaya upaya kita ikut Nabi. Jangan nak kata lebih, tak boleh lebih daripada Nabi. Okey, jadi dalam nak mencapai cinta Allah tu kena ikut Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kau ikut je aku, nescaya Allah Ta'ala akan cintakan kamu. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam segala tingkah lakunya, ibadahnya,
adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Tapi di kalangan kita pula, ibadah kita mengikut kesesuaian kita. Mana hak kita lagi suka, mana hak kita kurang suka. Kalau kita ambil contoh satu kan, ya, kalau kita tadi sebut tadi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah Ta'ala mencintai orang yang berjihad, berperang di jalannya secara teratur dalam saf. Ya. Ha? Dalam ayat yang kemudiannya Allah Ta'ala sebut dia tentang ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman pada Allah, beriman Rasul, berjihad pada Allah. Okey, kalimah jihad, mujahadah. Maka banyak tafsiran kata jihad bukan perang je, betul dah. Betul. Dalam jihad tu ada jihad di medan jihad lah, perang. Tapi ada jihad di medan dakwah, ada jihad di medan pelajaran, ada jihad di bidang ekonomi. Tapi sebagai seorang Islam, kita kena berjihad dalam seluruh. Kalau ikut orang, saya nak jihad bidang ekonomi, betul tak? Memanglah tu bestnya. Mereka jadi kaya seronok lah. Medan dakwah siapa nak buat? Itu bagi orang lain lah pula. Tak. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuk dalam Islam seluruhnya. Apa yang Nabi tunjuk kita ikut seluruhnya. Nabi ada jihad ekonomi, tapi juga Nabi ada jihad peperangan. Tapi kalau ikut kita nak pilih hak selesa dengan kita lah. Orang yang bidang pendidikan, saya suka jihad bidang pendidikan. Memanglah tak payah kena marah dia orang, tak payah kena maki dia orang. Kalau hak bekerja di bidang dakwah, nanti orang kena marah. Betul tak? Kalau bidang jihad, perang, nanti kena tetak, kena tembak mati. Baik bidang ekonomi, tak boleh. Ikut. Sebab itu, begitu juga dengan ibadah. Pernah tak kita fikirkan bahawa ibadah kita adalah menurut apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, ataupun berdasarkan keutamaan yang Rasulullah tunjukkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, arwah Yusuf Qaradawi, dia menulis dalam bukunya ataupun kitabnya yang bernama apa tu? Fiqhu Awlawiyat, fiqh keutamaan. Dia kata dalam kehidupan ni ada amal yang lebih utama daripada amal yang lain. Amal wajib sudah pasti lebih utama daripada amal sunat. Kalau dalam ibadah-ibadah banyak pun ada yang utama. Sebab itu ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu a'mal afdal? Amalan mana yang paling afdal? Nabi pun jawablah mengikut kesesuaiannya, Nabi jawab. Tapi nak sebutnya bahawa bagaimana arwah Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi kata apa? Dia kata, wahai sahabat-sahabat yang berada di Qatar, berada di negara-negara Arab Islam, wahai sahabat-sahabat yang berada di Indonesia, yang ada kat dunia lah maknanya. Saban tahun orang akan berlumba-lumba nak pergi mengerjakan haji dan sekurang-kurangnya nak mengerjakan umrah. Ada orang tu dia punya agenda hidup dia tahunan mesti ada umrah. Tahun ni umrah, tahun depan umrah, tahun berikutnya umrah. Ya, baguslah. Tetapi alangkah baiknya kamu
menggunakan belanja pergi umrah tiap-tiap tahun tu, bahkan belanja daripada haji yang sunat. Haji wajib satu, haji yang sunat itu kamu kumpulkan dan kamu selamatkan akidah umat Islam di Afrika dan juga di Indonesia. Kata sekolah dia sebut Indonesia, kerana di sana ada orang yang akidahnya dibeli dengan makanan dan harta. Lebih utama lagi daripada itu. Jadi mungkin saya dah cerita, tapi saya cerita lagi bagaimana seorang guru dengan anak murid dia. Dia kata, "Tok Guru, saya nak pergi Mekah tahun ni, nak pergi haji." Tok Guru kata, ni perbualan ni saya lah yang dramatize kan. Bukanlah cap bahasa punya, tapi dia punya intipatinya ialah, dia kata, "Betul dah saya pergi, tapi rindulah nak pergi Mekah ni. Rindu." Memanglah orang beriman, hak pernah pergi Mekah, tak pernah pergi Mekah pun, ya Allah, berilah peluang pergi, ya Allah. Kalau boleh belum mati buat haji, kalau boleh nak pergi je. Orang hak pergi dah, ya Allah, rindu nak pergi lagi. Memang itu orang beriman. Tapi itu ibadah menurut kepuasan hati. Betul tak? Kita rasa puas kalau dapat pergi, puas. Walaupun cinta, tapi puas kita. Kata guru ni kepada anak murid dia, "Bukan kau pergi?" Dia kata, "Ya, saya dah pergi dah, tapi rindu." Maka Tok Guru dia kata, "Mari aku nak beritahu engkau suatu amalan yang terlebih baik daripada engkau pergi haji." Hak nombor 2, hak nombor 3, bukan nombor 1. Nombor 1 wajib. Hak nombor 2, 3 ni, aku bagi tahu kamu petua amalan yang lagi baik, yang pahalanya lagi besar. No, siapa tak nak tahu? Orang kata, oh, bisnes pulangan 30%, berlumba-lumba orang nak. Hak 7% pun orang kerja. Betul tak? 7% pun kerja. Ini 30%. Kalau 300%, amalan bulan Ramadan ni wajib 70 atau 80 kali ganda. Sunat seumpama wajib. Jadi itu dah nampak dah, sunat dengan wajib tu utama wajib kan. Okey. Jadi Tok Guru dia kata, aku nak beritahu. So dia kata, apa dia Tok Guru? Belanja yang kau guna untuk pergi tu, kau ambil, kau bagi siapa yang berkeperluan, orang yang terdesak, orang yang berada dalam kepayahan, kau bagi, pahala lebih ganda-ganda lagi. Dia kata, Allah, tak boleh lah, sebab dah rindu sangat dah, terkilan pula kalau tak boleh pergi. Dia kata, mari dekat sini. Dalam harta kamu ada perolehan yang tidak jelas, ada yang syubhah, mungkin ada yang haram. Kenapa pula? Sebabnya kamu beribadah menurut suka hatimu, bukan suka Allah. Aku dah beritahu dah tadi, Allah Ta'ala lebih kasih engkau membantu orang-orang yang susah daripada engkau pergi amalan tadi sunat. Ni orang boleh dibeli akidahnya kerana kelaparan, kau tak selamatkan dia, itu lebih utama. Nah, itu dia. Bagi kita kena lihat keutamaan. Okey, puasa itu memanglah ibadah yang as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, kata Allah Ta'ala, untuk aku, dan akulah yang akan memberi balasan menurut suka-suka hati aku. Banyak mana aku nak bagi puasa kan? Tapi puasa tu kan ada puasa awam, puasa khusus, puasa khususul khusus atau khawas kan? Kenapa beza? Kerana keutamaan, macam mana dia melaksanakan keutamaan dalam solat dia, dalam puasa dia. Begitu juga solat. Solat ni dia lebih utama. Kalau kita, dia ada solat orang awam sampai waktu dia masuk semayang je, tapi ada solat yang lebih khusus. Dan solat yang berlebih khusus, yang paling khusus solat, ialah mengaplikasikan solat dalam kehidupan dia. Apa maknanya dia bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Tetapi dalam kehidupan dia membesarkan harta, dia membesarkan kuasa, dia membesarkan pangkat, dia membesarkan makhluk lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul lah awak tu Allahu Akbar tu masuk dalam hati, dekat luar sana tak peduli orang kata apa, Allah, aku nak cari cinta Allah, kasih Allah, bukan redha manusia. Lalu tak boleh dibeli dengan pangkat, tak boleh dibeli dengan populariti. Ni nak popular pun buat benda yang orang panggil apa? Orang panggil apa ya? Kontroversi. Sebab nak popular buat kontroversi. Salah tak apa, asalkan boleh popular. Nak naik rating dalam media sosial, kena buat kenyataan yang orang marah. Betul tak? Kalau banyak haters, dia punya tu dia naik mencanuk. Sebab tu tengok ada setengah golongan dia buat walaupun dia tahu benda ni orang marah, tapi dia buat sebab nak kejar haters, nak kejar ranking. Alangkah ruginya dia tidak menjadikan panduan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat tu solat yang yang diaplikasikan dalam kehidupan itu lebih besar. Maka sudah pasti Allah Ta'ala setiap bacaan dalam solat itu ada makna dan ada signifikan, kesan dia kepada kehidupan. Apa yang kita boleh buat dalam kehidupan ya? Ini yang kita patut perdalami. Mudah-mudahan hidup kita mendapat kelebihan lebih ya? Sebab ganjaran tu berdasarkan kepada macam mana kita buat. Contohnya Nabi SAW sebut ya, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala bih. Tak dapat seorang hamba tu daripada solatnya melainkan apa yang akal dia bersama dengan solat itu. Bacaan dia, akal dia boleh ikut apa bacaan tu. Perbuatan tu akal dia boleh terima. Masa tengah baca tu dia boleh. Tu yang kita sebut dulu, pernah sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan lurus. Dekat dalam solat minta tunjuk jalan lurus, dekat luar cari jalan sesat. Duk ikut cikgu kahar, duk ikut sisters Islam, duk ikut liberalisme, duk ikut orang bawa, duk pertahankan ajakkan orang pergi gereja, kempen pergi gereja, kempen pergi gurdwara. Ada orang pertahankan. Macam mana nak brain tu? Minta 17 kali, semalah-malahnya 17 kali ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi hidup kat luar duk cari jalan tak kena dengan jalan yang lurus tadi. So what's the point? Kita duk sebut tu, ya Allah bagilah berjaya, bagilah rajin, biarlah maju bisnes, hari ni nak mencecah 1 juta sale, duduk balik tidur. Apa maknanya? Jadi tiap daripada perkataan, perbuatan dalam solat mesti kita ambil peduli, belajar dan aplikasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan daripada ibadah kita sampai kepada puncak dia, bukan setakat bawah-bawah, tapi kita nak maksimum. Ramadan lah yang memberi inspirasi untuk kita meraih sebanyak-banyaknya, semaksimum-maksimumnya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan panduan tu berterusan selepas pun sama. Marilah sama-sama kita mengaji bab solat ni ya. Sekali lagi saya tekankan, kita mempelajari rahsia yang berada di sebalik perbuatan dan perkataan dalam solat, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan memberi manfaat tazkirah kita pada tengah hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepada kami dalam urusan agama kami. Ajarlah kami takwilan kitab-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadilah pada pandangan mata kami juga pandangan hati kami, yang benar itu benar, yang hak itu hak, lalu jadikanlah kami menuruti kebenaran dan yang hak. Jadikanlah pada pandangan mata dan hati kami yang sesat itu sesat, yang salah itu salah, yang batil itu batil. Jauhlah kami daripada mengikuti jalan sesat, jalan batil, jalan yang salah ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini suatu perhimpunan yang Engkau berikan kerahmatan dan keberkatan. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini suatu perpisahan yang Engkau berikan pengampunan-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.